Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa summa alhamdulillah. Pertama sekali kita nak merafakkan kesyukuran kehadrat Allah SWT atas limpah dan kurnianya kita berpeluang untuk mengadakan buat julung kalinya dengan tetamu kehormat kita pada hari ini, iaitu yang dihormati Senior Assistant Commissioner Datuk Muhammad Noor bin Yusof Ali, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, iaitu JPJKK Kontingen Pahang. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di hari yang bersejarah pada pihak kami, seperti yang kita semua sedia maklum, sempena dengan bulan inklusif, bulan OKU. Jadi kita berbesar hatilah untuk melihat dari satu perspektif yang agak berbeza, sebab kebiasaannya kita bercakap tentang kesedaran celik OKU dari perspektif memberdaya OKU. Kali ini kita melimpahkan kasih sayang Pahang First, Pahang pertama ni, dengan juga mengambil kira aspek keselamatan. Jadi seperti yang kita juga raikan dengan pengalaman Datuk dalam bidang keselamatan ni, kita jarang sekali menyorot perspektif dengan keadaan sekarang lah kan, dengan sesuai lah dengan universiti kami ni yang berteraskan teknologi untuk masyarakat. Kita membawa orang yang berpengalaman dan juga kita boleh kata boleh memberi nasihat dan juga pencerahan bagaimana sebenarnya yang terkesan dengan kemajuan teknologi ni bukan sahaja kepada golongan pengguna tega yang kita sedia maklum, selalunya kita sekarang selalu dengar Gen Z lah. Kita dalam masa yang sama kita juga sentiasa juga mendapat perkabaran ataupun kita boleh kata mangsa-mangsa skamer contohnya kan, sebenarnya adalah warga emas yang berpencen, warga OKU, dan tidak dilupakan pelajar-pelajar lah kan, yang kadang-kadang dapat panggilan yang kita pun tak tahu entah dari mana. Jadi itulah sedikit sebanyak latar belakangnya. Dan sekali lagi kita nak merakamkan jugalah tanpa kehadiran para hadirin di alam cyber, ataupun kita selalu kata netizen juga kan. Jadi kita pun nak meraihkan juga kehadiran semua dalam program Jeraya Wara Keluarga Makmur Inklusif bersempena dengan sambutan Hari OKU Sedunia tahun 2025 dengan tajuknya pada kali ini Pembangunan Komuniti Rentan ke arah Persekitaran Selamat dan Inklusif. Jadi persekitaran yang selamat dan juga mungkin macam kita sebutkan tadilah, apakah cara yang terbaik untuk kita tak boleh berpisah kan dengan dua alam yang kita ada ni, alam secara bersemuka dan juga alam cyber. Dan insyaAllah kita akan manfaatkan platform ini ataupun pelantar ini untuk berkongsi, dan moga kesedaran ni bukan sahaja untuk golongan rentan yang kita selalu fokuskan, termasuk juga penjaga kepada golongan berkenaan. Dan sebelum itu izinkan saya Datuk dan rakan-rakan audiosiar sekalian, secara ringkas dan insyaAllah sepanjang kita punya audiosiar ni kita akan lebih berkenalan lah dengan Datuk. Seperti yang diperkenalkan tadi, Datuk sekarang bertugas sebagai Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah, dan dari segi pengalaman lebih daripada 3 dekad. Ini bukan satu tempoh yang singkat lah, dan tadi sempat juga berbual dengan Datuk. Kita mengharapkan legasi pengalaman senior ni akan insyaAllah didukung pula oleh yang generasi yang akan datang, di mana Datuk berpengalaman luas merangkumi bidang siasatan, penguatkuasaan, operasi dan juga pengurusan. Dan sebelumnya Datuk juga pernah menjawat jawatan sebagai Ketua Polis Daerah Kuantan, di mana berperanan besar, amanahnya sangat besar
dalam memimpin pasukan polis di peringkat daerah bagi memastikan keselamatan, ketenteraman dan juga kebajikan lah masyarakat agar sentiasa terpelihara. Dan di sini suka juga untuk kita berkongsi antara skop yang terlibat adalah dari segi program kepolisan komuniti, dah tentunya komuniti melibatkan masyarakat, program keselamatan komuniti rentan, ini yang kita nak berkongsi dan pada saya sangat istimewa. Seterusnya rondaan pencegahan melibatkan elemen kereta peronda dan unit rondaan bermotosikal dan juga kerjasama strategik seperti mana kita sedang lakukan sekarang lah. Maafkan saya, dengan pihak universiti, JPNIN, PBT, pihak berkuasa tempatan, JKM dan juga badan-badan bukan kerajaan lah, NGO. Dan dari segi sumbangan profesional, antaranya kalau nak kata program tu banyak Datuk tapi antaranya, maafkan saya, kalau dari segi masuk universiti ni, Datuk dah banyak kali masuk universiti lah. Istilah orang zaman sekarang masuk universiti tu untuk belajar. Okay, macam Datuk berkongsi pengalaman dari segi penyelarasan program Core Sukses. Selain pada tu, dari segi kepribadian, Datuk terkenal dengan seorang pemimpin yang tegas, berdisiplin, berintegriti tinggi dan sangat menitik beratkan hubungan komuniti. Dan ini secara tak langsung masa baru berkenalan dengan Datuk tadi pun dah boleh tahu dah kan. Jadi mana kad student tu kat mana tu. Jadi sorry maafkan saya. Di situ kita dah boleh nampak dia bukan sesuatu yang tidak orang kata semula jadi. Dia memang dah sebati dengan kepribadian Datuk. Dalam tegas tu ada hemah dan lembutnya kan. Jadi aspek keselamatan ni sebenarnya kadang-kadang kita fikir mesti bila melibatkan dekat lapangan terbang, sedangkan di universiti pun kalau tak pakai kad akses pelajar ataupun staff, tu pun sebenarnya merupakan satu ciri keselamatan yang kita mungkin nampak ringan tapi besarlah implikasinya. Selain daripada tu, ini adalah sisi lain tentang Datuk, iaitu sangat prihatin juga kepada golongan asnaf, khususnya OKU dalam yang melibatkan golongan rentan OKU, termasuk yang melibatkan kontijen Pahang sendirilah. Jadi saya rasa cukup dulu secara ringkas kita perkenalkan tentang Datuk. Jadi kesinambungan daripada pengenalan tadi, rasanya kita sesuailah untuk minta Datuk berkongsi dengan semua penonton dan juga pendengar pada hari ini, apa sebenarnya yang kita maksudkan definisi komuniti rentan, khususnya dalam konteks keselamatan dan kepolisan komuniti di negeri Pahang. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan juga salam Pahang First. Yang pertamanya, dengan izin saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala. Dengan izin kita dapat bersama di satu tempat yang bagi saya kali pertama dan bersejarah, salah satu program sepanjang perkhidmatan saya. Terima kasih kepada Dr. Munirah binti Abdul Razak, pengarah Pusat Perkhidmatan Inklusif, dan juga warga pusat ini kerana menjemput saya pada pagi ini untuk kita sedikit berkongsi dalam kacamata ataupun fokus Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Izinkan saya nyatakan sedikit dalam Polis Diraja Malaysia ini, Jabatan Polis Diraja Malaysia, kita mempunyai 10 jabatan, yang mana setiap jabatan diketuai oleh pengarah masing-masing.
salah satu jabatan yang telah ditubuhkan berkuat kuasa pada 2014 adalah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Tajuknya saja atas nama jabatan ini sangat luas. Pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti. Komuniti merangkumi semua entiti, termasuklah yang kita akan bincang ataupun kita akan utarakan pada sesi pagi ini. Dan saya sangat teruja dengan tajuk pembangunan komuniti rentan ke arah persekitaran selamat dan juga eksklusif. So, sebelum saya meneruskan sedikit ulasan dalam konteks Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti yang saya panggil ringkas nanti selepas ini, JPJKK, iaitu berkaitan dengan komuniti rentan ini, saya ingin nyatakan juga dalam peruntukan undang Akta Polis 1967 Seksyen 3 Subseksyen 3 jelas secara besar memberi fungsi peranan PDRM. Jadi salah antara dua daripada 5 fungsi utama, duanya adalah menjaga keselamatan nyawa dan harta benda. Jadi nyawa dan harta benda ini dimiliki oleh semua manusia. Di negara kita ini, tak kira peringkat mana, kluster mana dan juga status mana, sama ada lelaki, perempuan, usia bayi, kanak-kanak, dewasa, orang tua, orang kurang upaya dan lain-lain. Ia menjadi tanggungjawab polis di Malaysia dalam konteks menjaga keselamatan nyawa dan juga harta benda. Jadi berkaitan dengan pandangan ataupun Jabatan Pencegahan Jenayah ini mendefinisikan komuniti rentan ini dalam konteks keselamatan. Ia merupakan satu komuniti yang merujuk kepada kumpulan masyarakat yang lebih mudah terdedah kepada ancaman, risiko dan juga ketidakselamatan. Ini termasuklah golongan orang kurang upaya yang selepas ini saya panggil OKU, kita sebut warga emas, iaitu kanak-kanak juga dan juga wanita. Ini dan komuniti B14 atau B40, yang mana kumpulan ini kita boleh nyatakan mereka sangat bergantung kepada penjaga. Itu sebab dalam konteks ini penjaga memainkan peranan yang sangat penting dalam apa juga situasi. Mereka, kumpulan yang saya sebutkan tadi, mereka ini memerlukan pendekatan yang dilakukan terancang, iaitu dalam konteks kepolisan yang lebih sensitif dan juga responsif dan berasaskan kepada empati. Jadi dalam konteks JPJKK, kami mengambil pendekatan, salah satunya adalah bila kehadiran polis di komuniti ini, jangan ada gap, jangan larikan, jauhkan daripada warga PDRM ini. Kehadiran kami ini adalah untuk menyantuni, memahami dan juga mendekati mereka. Apakah kehendak, apakah pandangan mereka dan juga apakah keperluan yang sewajarnya yang pihak polis boleh memberi perkhidmatan yang terbaik kepada mereka. Jadi ia merupakan satu ruang dan peluang untuk warga PDRM ini. Ada segelintirnya tidak biasa, tapi kebanyakannya telah biasa dalam konteks kita memastikan bahawa keselamatan kumpulan yang saya sebut ini terjamin. Dalam perkara ini juga kita cuba memahami, memberikan sama ada pengetahuan, perkongsian kepada kumpulan ini bagi memastikan mereka faham. Mereka tidak boleh hanya membiarkan diri mereka dijaga begitu saja.
kerana dia mesti berasaskan pada diri sendiri, mesti dijaga terlebih dahulu sebelumlah kita memerlukan penjagaan daripada orang lain. Ini sangat mustahak. Kalau kefahaman ini dapat kita zahirkan ataupun lahirkan dalam semua jiwa masyarakat kumpulan yang saya sebutkan ini, ia menjadi lebih mudah kerana pelaksanaan dalam konteks keselamatan ini bukan satu perkara yang first layer saja. Dia mesti nombor satu, dia faham. Perkara kedua yang paling mustahak, ia mesti diamalkan. Dan akhirnya nombor tiga itu ia mesti berkolaborasi. Ada peringkat dalam konteks keselamatan ini, dia tidak boleh mengambil tindakan terus. Jadi saya sebut nombor tiga tadi, kolaborasi itu sangat mustahak. Jadi seperti mana yang selalu kami lakukan, Jabatan Pencegahan Jenayah Kontingen Pahang ni, kita mendekati masyarakat dan tanpa gagal kita meninggalkan antaranya nombor talian direct line kepada mereka untuk mereka memberikan maklumat ataupun apa saja. Dan dalam konteks JPJKK selepas ini, saya akan sebutkan salah satu kemudahan yang disediakan oleh Jabatan Polis Diraja Malaysia ini adalah melalui dengan kemudahan teknologi ini, kita panggil Volunteer Smart Patrol, VSP. Berada di rumah boleh menghantar mesej apa saja maklumat tanpa perlu hadir ke balai ataupun berjumpa dengan pihak polis. Begitulah kemudahan yang digunakan bagi memastikan bahawa ia dapat memberi keselesaan dan memberi keyakinan kepada masyarakat, terutamanya apa yang kita bincangkan tajuk ini, komuniti rentan ini, untuk memudahkan mereka. Itulah huraian pertama saya awalan ini dalam konteks ataupun tajuk yang telah diberikan pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Sungguh orang kata memberi satu dimensi baru lah, ataupun pemahaman baru yang selalu orang terfikir polis ni kita ada buat salah kan. Jadi itu stigma ataupun kita boleh kata idea yang ada dalam setiap, boleh katakan hampir kebanyakan daripada kita. Sedangkan konsepnya adalah nak menjaga. Maknanya selain daripada kita ada penjaga di rumah, kita sebenarnya dijaga pula oleh polis. Jadi konsep tu sangat menarik lah. Maknanya insyaAllah bermula daripada hari ini, sekurang-kurangnya kita ada perspektif yang lebih tepat, yang kita juga dalam masa yang sama berkonsepkan kita jaga kita. Dan kalau kita kaitkan dengan amalan kita seharian, seperti pesanan Datuk tadi, kena jaga diri sendiri dulu. Dia akan menjaga masyarakat. Dalam maksudnya fardu ain tu kena selesai dulu. Kalau kita tahu, contohlah kan, ada benda-benda yang memudaratkan, kita perlu elakkan supaya dengan sendirinya sebenarnya kita dah menyumbang lah dan memperingankan tugas pihak polis. Seterusnya Datuk, kita melihat orang kata hidup ni tak sunyi lah kan, daripada dugaan dan cabaran, termasuk jugalah dalam menjalankan tugas. Jadi pada pandangan Datuk, apa sebenarnya cabaran utama dalam menyantuni macam Datuk sebutkan tadi, komuniti rentan ni, terutama dari segi aspek keselamatan fizikal, sosial dan juga persekitaran. Sebab macam yang Datuk sebutkan tadilah kan, dia orang ni boleh kata fragile, sangat mudah terdedah, mudah kena scam, kena tipu, kena diperdaya dan lain-lain lah. Jadi silakan Datuk. Ya, untuk soalan yang kedua ini yang diutarakan, iaitu cabaran utama yang dihadapi oleh komuniti rentan ini, dia, pihak saya melihat dia mempunyai 5 elemen utama lah, cabaran besar utama yang saya kategorikan. Pertamanya adalah dari segi keselamatan fizikal, yang mana pihak ataupun kumpulan ini terdedah kepada risiko kecederaan, kemalangan ataupun eksploitasi. Inilah
Yang perkara ketiga itu, eksploitasi itu nampaknya ada sebahagiannya mengambil kesempatan melakukan eksploitasi kepada kumpulan-kumpulan ataupun entiti ini. Dan perkara kedua, cabaran besarlah berkaitan dengan keselamatan sosial. Ini termasuklah dari segi pengabaian, keganasan rumah tangga, pemerdagangan dan juga diskriminasi. Sebab elemen kedua ini kita selalu dengar dari segi contohnya pengabaian. Itu sebab saya sebutkan mukadimah saya tadi, pada awalan tadi saya menyebut bahawa mereka ini terdadah kepada risiko. Jadi sama ada sedar, sengaja ataupun tanpa sengaja, terutamanya tidak terkecuali oleh pihak penjaga ataupun pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kumpulan-kumpulan ini, diberi tanggungjawab. Jadi telah digunakan ataupun disalahgunakan kumpulan ini untuk salah satunya kepentingan orang yang melakukan perkara ini. Saya ingin juga menyatakan bahawa seperti mana doktor sebut tadi, kumpulan rentan ini terdiri daripada kaum wanita, warga emas. Jadi untuk statistik yang dibentangkan setiap hari dalam mesyuarat ataupun kita panggil taklimat pagi Ketua Polis Negeri Pahang, kita sangat terkejut melihat bahawa salah satu saya panggil kejadian ataupun kategori jenayah komersial, iaitu di Pahang ni puratanya 1 minggu kerugian yang dialami akibat daripada perbuatan skamer ini antara 1.2 hingga 1.5 juta 1 minggu. Seminggu tu. Jadi kenapa ia berterusan, kenapa ia masih berlaku dan menunjukkan walaupun kes kesihatan kejadian makin mengecil ataupun makin kurang, tetapi jumlah kerugiannya makin meningkat. Pada ingatan saya dalam bacaan saya pertengahan tahun ini, dalam tempoh 4 tahun keseluruhan satu negara 54 bilion. Jadi bayangkan, saya rasa tindakan pihak Polis Diraja Malaysia pada pandangan saya secara peribadi telah merangkumi semua aspek, mendekati secara fizikal, memberi kepahaman melalui ceramah, melalui perjumpaan, libat urus, kemudian diedarkan pamphlet untuk bacaan dan sebagainya, tetapi malangnya ia kekal berlaku. Tetapi pihak Polis Diraja Malaysia tidak berputus asa. Kita setiap hari seperti mana mesyuarat, taklimat dan perancangan yang telah kita lakukan bagi memastikan salah satunya kumpulan komuniti rentan ni kita dapat mengambil atau menyekat daripada menjadi mangsa. Itu dari segi keselamatan sosial. Perkara ketiga ataupun cabaran ketiga, keterbatasan pergerakan dan juga komunikasi. Jadi kita sentiasa sedia maklum, terutama bagi kumpulan OKU, pendengaran, pelibatan ataupun intelektual. Dalam 3 saya sebut tadi itu, kita sebagai manusia yang diberikan sifat yang sempurna, maknanya penglihatan kita ada, dari fizikal kita baik, tetapi ada kumpulan ataupun golongan yang terdiri daripada OKU ni. Sepatutnya ia kita mengambil sikap membantu, mengambil peran. Bukan bermaksud mesti mengeluarkan duit dan sebagainya, bukan. Dalam konteks keselamatan ini kita cakna lah, sebagai contoh, sebagai jiran ataupun sebagai komuniti dalam satu masyarakat, kelompok kecil, taman perumahan sebagai contohnya. Kita mesti mengetahui siapa yang ada dalam ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini bagi siapa yang melihat, yang mendengar. Saya juga adalah orang biasa saja, tetapi sedikit pengalaman yang ada dalam Polis Diraja Malaysia ini telah mengajar banyak perkara lah kepada saya. Dah hampir melebihi 39 tahun dalam perkhidmatan ini. Saya melihat berbagai perkara lah, berbagai kerenah
berbagai peristiwa yang berlaku. Jadi contoh yang baik saya ambil di taman saya yang saya duduk sekarang ni. Kita ada jawatankuasa komuniti. Kita melalui WhatsApp group yang terdiri daripada banyak sama ada profesional, peguam, hakim berada dalam itu dan juga peniaga biasa dalam grup WhatsApp ni. Setiap pagi, setiap hari kalau ada saja kelibat sebagai contoh kontak keselamatan ini, dia akan berhubung trigger dalam WhatsApp itu dan saya akan baca dan akan ambil tindakan. Ini satu perkara saya rasa alhamdulillah mujurnya saya berada di taman itu. Jadi dan saya merasa sangat janggal atau segan saya sekiranya saya tidak mengambil tindakan. Maklumat diberikan kita rahsia dan saya beranggap bahawa entiti ini dalam taman ini sangat bergerak aktif. Wa ima ada macam contohnya seekor kucing yang berada di rumah salah tempat pun diwairakan sebagai, kita tengok biasa tetapi prihatin. Sebenarnya sekarang kalau kita tengok kucing pun dah sangat bernilai tinggi sekarang. Jadi sampai tahap itu, apatah lagi kalau kelibat kenderaan yang mencurigakan. Jadi inilah saya berharap perkara ini boleh diamalkan di semua tempat. Pasal kita ada kemudahan. Jarang sangat nak tanya orang tak ada handphone ke dan sebagainya. Tak, saya rasa tak ada lah individu yang tak ada handphone. Semua ada. Jadi kita sepatut ambil kesempatan ini dalam konteks kluster keselamatan. Jadi perkara 3 saya sebut tadi, keterberasan pergerakan dan juga komunikasi kumpulan ini. Kita kena prihatin. Perkara keempat, persekitaran tidak mersa OKU. Ini termasuklah akses fizikal dan juga sistem respon kecemasan. Jadi saya ada beberapa kawan, salah seorang yang sangat aktif yang berada di sini pada hari ini. Saya kenal dia sangat lama. Saudara Sophie ini sangat aktif. Saya rasa kadang-kadang terdetik di hati Tuhan bagi keadaan beliau seperti itu, tetapi tidak sedikit pun mengganggu pemikiran, idea, sumbangan dan juga perancanaan di kawasan yang saya sebut saudara Sophie ini. Jadi beliaulah memulakan idea untuk menjemput saya. Betul. Saya berterima kasih. Saya kata insyaAllah saya ready kalau keadaan mengizinkan, dan alhamdulillah pada pagi ini saya dapat jumpa dengan Dr. Munirah dan kita berbincang perkara ini. Itu perkara keempat. Dan perkara kelima, kurangnya kesedaran masyarakat untuk melindungi dan menyokong golongan yang kita sebutkan tadi. Jadi bukan semua, tetapi kalau kita fikirkan banyak yang masih lagi bersikap orang kata pasif ataupun bersikap negatif lah kepada kumpulan-kumpulan yang sepatutnya kita lebih melihat, kerana dia dikategorikan sebagai kumpulan yang kekurangan dalam konteks fizikal. Jadi kita diberi akal yang baik, sewajarnya kita memikirkan perkara inilah. So itu 5 perkara cabaran utama lah yang saya melihat berlaku di masyarakat kita dan saya rasa sangat boleh diubah. Alhamdulillah, dari satu orang kata perkongsian ke satu perkongsian yang Datuk berikan, saya sangat bersetujulah. Rasanya tak lengkap kalau kita nak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Sophie Abbas ni. Sebab dia membuka, macam katalah, disebabkan Tuan Sophie memberi cadangan ni lah kita dapat melakar satu sejarah baru dan insyaAllah satu yang lebih bermanfaat. Jadi daripada 5 cabaran yang Datuk dah kongsikan tadi, sudah tentu ada secara strategik dan juga secara sistematik apa yang dibuat oleh pihak JPJKK sendiri. Jadi mungkin Datuk ingin berkongsi lebih lanjut tentang pendekatan ataupun juga strategi dan nak menyelesaikan isu-isu keselamatan yang Datuk kongsikan tadi. Silakan. Okey, berkaitan dengan pendekatan Polis Diraja Malaysia, khususnya Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ini,
bagi kontingen Pahang atas tunjuk ajar dan juga arahan yang kita terima daripada pucuk pimpinan, di mana pihak JP3K telah mengaturkan beberapa strategi bagi menangani isu keselamatan komuniti rentan ini. So kita berpegang kepada kita menggunakan pendekatan berasaskan pencegahan dan juga intervensi awal dan kerjasama komuniti. Jadi untuk saya sebutkan perkara ini, antara strategi yang telah kita laksanakan secara berterusan, saya dah hampir 2 tahun lebih berada di jabatan ini, kita rasa pihak saya mengatakan kita orang kata sentiasa setiap bulan mengadakan perancangan. Salah satunya adalah rondaan mesra komuniti di kawasan berisiko. Yang ini untuk makluman secara ringkas, kita berkolaborasi dengan Jabatan Siasatan Jenayah yang menguruskan berkaitan dengan siasatan jenayah. Jadi segala jenayah indeks yang dilaporkan dalam konteks polis, kita panggil jenayah indeks, contoh pecah rumah, curi kenderaan dan sebagainya, kita akan membuat kajian berdasarkan statistik yang diberikan. Kita mengkaji dan kita dapat mengetahui secara lebih fokus kawasan mana, taman mana, perumahan mana, zon mana yang di daerah tersebut perlu dilihat lebih baik, diperkasakan dalam konteks rondaan. Contohnya sebelum saya datang ni pagi tadi, ada di Indramayu Kota. Sangat bagus. Sahabat saya telah menghantar rakaman CCTV kelibat seseorang yang dilihat berlaku pada pukul 3:30 pagi. Manusia apa yang bergerak di atas jalan raya yang sangat mencurigakan. Jadi dia telah berhubung dan saya telah menghantar mesej ini segera kepada unit ronda bermotosikal, dan alhamdulillah telah pun dibuat rondaan segera, walaupun setakat ini belum ada sebarang penahanan tangkapan. Tetapi inilah sikap yang perlu kita sebutkan dan kita berharap ada kepada semua dalam hati masyarakat kita. Jadi rondaan mesra komuniti ini di kawasan risiko kita laksanakan. Kemudian perkara kedua, tindakan pantas terhadap laporan berkaitan dengan pengabaian, eksploitasi atau keganasan. Yang ni semua orang dah lihat, ramai. Saya boleh katakan secara personal saya, ramai juga yang nampaknya keyakinan kepada pihak polis semakin luntur. Jadi percayalah, kita juga manusia biasa. Kita pihak polis ini kita mempunyai SOP peraturan dan kita bersandarkan kepada pelaksanaan undang-undang. Kalau adalah segelintir yang melakukan salah laku, salah guna kuasa, itu segelintir saja. Ia sentiasa ditekankan oleh pucuk pimpinan yang dihormati Ketua Polis Negara. Hanya berapa persen saja kita mempunyai lebih kurang 130,000 kekuatan. Jadi insya-Allah bukan semuanya begitu. Jadi seperti mana yang saya tekankan di kontingen Pahang yang diketuai oleh Ketua Polis Negeri Pahang, Datuk Seri Yahya, selalu menekankan berkaitan dengan tindakan pantas ini. Jangan delay, respon mesti segera. Kemudian perkara ketiga, engagement berfokus seperti lawatan rumah, program keselamatan OKU dan warga emas. Untuk makluman, kita salah satu dalam tanggungjawab JPKK, kita ada Taman Angkat. Taman Angkat ni dipilih setiap tahun di seluruh negara. So setiap kontingen dalam tempoh 1 tahun mesti mengenal pasti Taman Angkat dan akan ada sedikit pelancaran. Jadi Taman Angkat ni kita jangan persiakan, jangan hanya sekadar pergi potong ribbon rasmi lepas tu hilang begitu saja. Jadi dalam konteks untuk JPKK Pahang ni, saya telah mewujudkan WhatsApp group untuk ni. Jadi polis tak boleh, saya tidak boleh berada di semua tempat.
saya berada di Kuantan, tapi maklumat yang disampaikan daripada Kuala Lipis hanya melalui telefon, saya boleh mengambil tindakan. Jadi inilah satu kaedah yang sangat baik. Janganlah kita menggunakan kemudahan ini yang sia-sia saja. Dalam konteks pencegahan jenayah ini sangat mudah. Jadi dengan Taman Angkat ini, kita setiap pagi selain dari pergi salam, kita tanya ada apa perkara yang perlu dikongsikan. Jangan segan, jangan rasa takut. Yakinlah bahawa kita boleh membantu. Itu saja perkara yang selalu yang kita sebutkan. Jadi setakat ini Taman Angkat, pada ingatan saya di Pahang ini, kita mempunyai 5 Taman Angkat yang mana sangat aktif. Jawatankuasa yang telah ditubuhkan di Taman Angkat itu sangat aktif, yang terdiri daripada lelaki, wanita, remaja untuk bekerjasama dengan pihak polis ini. Itu yang perkara yang ketiga. Yang keempat, pendidikan awal melalui kempen keselamatan inklusif. Pendekatan ini memastikan setiap isu dilihat secara holistik, bukan hanya dari sudut penguatkuasaan. Contohnya, kita bagi macam pendidikan awal, kita sampai peringkat sekolah rendah. Sekolah rendah panggil saya tak boleh kata itu sekolah rendah saja. Level saya barangkali sekolah menengah ataupun tak boleh. Kerana kehadiran dan juga keterujaan murid itu, kita sangat satu kepuasan pada saya lah. Betul. Jadi di sini kita tak kira apa peringkat, kita nak mendidik, apatah lagi di peringkat rendah ini, di peringkat remaja, kanak-kanak ini, di peringkat sekolah, tadika, perasmian, hari convocation, tadika, kita hadir kalau dipanggil. Jadi di sini kita nampak bahawa kanak-kanak itu rasa teruja. Apatah lagi selain daripada uniform kita barangkali lah dilihat, tapi kita nak dekat pada mereka. Kita tak mau lagi ibu bapa selalu mengeluarkan perkataan, tu jaga, polis datang nak tangkap. Kita tak mau begitulah. Itu kadang-kadang niatnya baik, tetapi kita tak mau cara itu digunakan, kerana ia telah mendidik bahawa bila polis kita kena takut, kita kena jarakkan. Ini kita pihak Jabatan Pencegahan telah diarahkan oleh Pucuk Pimpinan. Now kita getting closer dengan rapatkan diri dengan masyarakat. Untuk makluman doktor juga, Wak sekarang kita di rumah-rumah ibadat, kita mesti ronda, kita mesti ada sampai. Kita telah lantik 1 masjid, 1 polis. Selain daripada sekolah, sudah tentulah dah lamalah sekolah ni, pegawai pengurusan sekolah. Di masjid kita panggil pegawai pengurusan masjid. Di rumah-rumah ibadat lain kita ronda, kita berhenti, kita tanya pengawal, kita tanya walaupun tempat itu rumah ibadat agama Hindu, church dan sebagainya, kita singgah, kita pergi tanya ada apa perkara yang ni. Jadi kehadiran kita ini adalah untuk mendidik lah secara tidak langsung. Jadi setakat ini itulah antara strategi yang pihak JPJKK lakukan menangani isu keselamatan komuniti kumpulan rentan ini. Itulah kalau daripada Datuk perkongsian dan juga pencerahan yang Datuk berikan, kita semakin lama makin membuka minda kan. Dan paling simple orang kata WhatsApp. Jadi selama ni WhatsApp ni orang selalu guna untuk tujuan mungkinlah kerja dan sebagainya, selain daripada kita bersosial lah kan. Tapi lebih menarik kali ni, WhatsApp tu sebenarnya adalah satu alat yang juga membantu dari segi info-info keselamatan, kesedaran dan lain-lain. Kalau saya boleh sebutkan, senjata pencegahan. Senjata pencegahan. Menarik. Dan teringat jugalah bila Datuk kata nak jadikan polis ni sebagai lebih mesra masyarakat. Macam dalam dialog Polis Evo lah kan. Jangan takut, kami rakan anda. Jadi Datuk, memang kita masa agak mencemburi, tapi kita cubalah Datuk untuk kita rangkum sebanyak mungkin ruang yang ada, pengisian yang ada ni, insya-Allah. Tadi Datuk banyak berkongsi lebih kepada kita tengok pendekatan secara strategi, rutin. Mungkin juga Datuk nak kongsikan setakat ni
dari segi program-program yang berimpak tinggi yang telah pun dianjurkan, yang boleh dikatakan memberi impak yang positif lah. Okey, secara ringkas kerana masa ini, saya boleh sebutkan antara program berimpak tinggi yang kita telah amalkan dan kita nampak ada kebersekalan, antaranya adalah skim rondaan sukarelawan SRA ni yang setakat ini di Pahang ni sangat aktif. Itu perkara pertama, dan juga kita hantar anggota kita ronda singgah di pos-pos SRS ini untuk bertanya khabar. Itu perkara pertama. Perkara kedua, kita juga ada safe cam, iaitu integrasi CCTV. Contoh kalau di daerah Kuantan ini melalui PBT, melalui kolaborasi PBT dengan pihak polis, kawalan CCTV memfokuskan kepada hotspot dalam Kuantan ini. Jadi kita boleh melaksanakan program pencegahan ini untuk lebih berkesan. Perkara ketiga adalah community policing, termasuklah kumpulan rentan ini. Kita adakan perjumpaan, kita adakan program, sama ada berskala besar ataupun kecil. Jadi perkara ini saya nampak berterusan dan ada banyak respon untuk memanggil kita hadir. Saya selalu mengatakan tak perlulah cenderah hati nak sedia makan dan sebagainya. Kita we are ready untuk turun. Kita janji kepuasan kita bila masyarakat faham, kita rasa puas. Kemudian selain daripada itu, aktiviti op bantu ziarah prihatin ini. Jadi bulan ni kita belum buat lagi. Kita setiap bulan insya-Allah dengan kerjasama pegawai saya, anggota saya, kita ada dalam jumlah nilai yang bukan banyak, dengan dibantu oleh rakan strategi, rakan persediaan, kita menyampaikan bantuan prihatin dalam bentuk bekalan makanan asas kepada kumpulan yang kita rasa, kami rasa hasil daripada rondaan MPV, rondaan URB ini orang susah, ini perlu dibantu. Jadi kita pergilah tanpa ada sebarang program untuk orang kata ada juratan, tak mau. Kita pergi santai saja, jumpa. Kadang-kadang kita jumpa dengan ketua kampung, hasrat kita nak beritahu. Kadang tanya ada berapa orang, 8 orang. Kita pergilah. Maknanya santai tapi sampai. Sampai di situ. Dan kita selalu kata inilah syariat kelas pemberian kita lah. Kerana kita salah satu aktiviti itu adalah jangan ingat polis ni hanya buat kuasa. Kita juga ada hati dan jiwa yang mana melihat kesusahan masyarakat. Kemudian perkara terakhir adalah program anti keganasan secara domestik. Ini selalu melibatkan kaum wanita lah dan juga kanak-kanak. Jadi ini selalu ditekankan dan kita berterusan. Kadang-kadang mengada seminar, kadang-kadang ceramah yang dipanggil oleh jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan juga sepihak swasta. So ini program berimpak tinggi. Baik. Kesinambungan daripada yang kata program berimpak tinggi ni, mungkin juga kita nak melihat dari segi pendekatan kepolisian komuniti ni sebagai tunjang kepada JPKK, dalam arti kata lain meningkatkan keselamatan, kepercayaan komuniti rentan terhadap pihak polis ni. Macam mana, apa komen Datuk? Ya, untuk memberi keyakinan kepada masyarakat, kita kena buat sesuatu. Kes buli di sekolah kita kena buat sesuatu, kerana masyarakat sekarang ni, minta maaf kalau saya silap, tapi masyarakat sekarang lebih kepada persepsi daripada realiti. Mereka percaya kepada persepsi tanpa membuat semakan. Tapi kita tidak orang kata menafikan. Kadang-kadang berita itu sikit sebanyak mengganggu keyakinan masyarakat kepada penguatkuasa. Jadi pucuk pimpinan telah mengarahkan kita jangan putus asa. Kita mendekati melalui JP3K ini, polis lebih dekat kepada masyarakat dengan program yang saya sebutkan tadi, rondaan. Kita ada lawatan, kehadiran rumah ke premis. Kemudian yang keduanya, kita meyakinkan kepada komuniti jangan takut untuk melapor. Seperti mana yang kemudahan kita ada tadi, VSP, Volunteer Smart Patrol, duduk di rumah boleh melaporkan di kejadian. Kemudian yang ketiga, respon cepat, tepat. Yang ni selalu ada rungutan, tapi segelintir saja
sentiasa ditegur oleh ketua polis daerah, ketua polis daerah supaya pegang menyiasat ataupun frontliner pihak polis ini bila ada suatu aduan kita respon segeralah untuk mengelakkan daripada nampak secara acuh tak acuh. Ini kita laksanakanlah dan sentiasa memastikan pegawai anggota ni sentiasa diadakan dipanggil latihan dalam perkhidmatan bagi memastikan perkhidmatan kita sampai kepada tahap yang terbaik ataupun yang maksimum. Dan perkara keempat adalah masalah dapat dicegah lebih awal. Yang ni kita berdasarkan kata-kata prevention better than cure. Saya yang macam kita kata tadi dengan kempen, dengan kehadiran kita memberi kesedaran, macam contohnya kita monsun timur laut ni, pihak polis juga telah mengambil langkah yang awal sambil ronda kereta Petrokai ini membuat announcement supaya masyarakat isi rumah membuat persiapan. Kita sampai peringkat itu kita buat. Ini kita dah amal lama lah. Jadi alhamdulillah kelekaan kadang-kadang segala masyarakat dia teringat ini dokumen perkara-perkara penting mesti disimpan kerana berhadapan bagi menjaga berhadapan dengan risiko bencana banjir ini. Setakat ini ia berjalan dengan baiklah. Okey, alhamdulillah seperti yang Datuk kongsikan tadilah kan, kita cuba untuk merapatkan jurang dan dalam masa yang sama kita cuba juga untuk ada satu persepsi dengan naratif yang lebih tepat lah. Kalau orang kata fakta bukannya auta kan. Sebab itu juga sebenarnya cabaran yang bukan saja dihadapi oleh pihak polis sebenarnya. Rata-rata kita sebagai individu pun zaman sekarang fitnah, kalau dulu orang kata you are not guilty until proven kan. Tapi zaman sekarang dia dah seolah-olah terbalik pula kan. Maknanya orang tu sepatutnya innocent until proven guilty. Tapi sekarang ni you are guilty until you proven you are innocent. Dia jadi jadi sangat ironi lah kan kalau kita nak katakan. Jadi mungkin seperti yang Datuk ada sebutkan sangat menarik lah tentang latihan dalam perkhidmatan. Mungkin Datuk nak kongsikan lebih lanjut ke berkenaan dengan pegawai di JPJKK ni khususnya dalam menyantuni golongan rentan. Seperti yang kita sedia maklum lah kan, kadang-kadang ada cabaran-cabaran yang khusus yang tak dihadapi dengan golongan yang bukan golongan rentan. Okey, untuk perkara ini kita selalu sebut bahawa kaedah kita ataupun prinsip kita kepolisian komuniti menekan hubungan manusia, bukan sekadar penguatkuasaan. Termasuk jadi, juga kolaborasi dengan agensi. Ya, kan? Jadi itu sebab melalui pendekatan lebih dekat dengan kita, polis lebih dekat dengan komuniti, komuniti lebih yakin dengan untuk membuat laporan. Contohnya ada golongan wanita lah. Kadang-kadang bila didera ataupun dicederakan, jadi mereka kadang-kadang rasa was-was bagaimana nak buat, bagaimana tindakan berikutnya. Jadi inilah peranan pihak polis memperjelaskan dan memberi keyakinan bahawa mereka, semua kita ini dilindungi oleh undang-undang. Tak perlu takut. Kemudian respon terhadap aduan lebih cepat. Macam saya sebut tadi, komunikasi dua hala membolehkan masalah dijangka sebelum berlaku. Ini kita selalu tekankan. Kalau jangan yang saya sebut perkataan kalau ni dengan izin, kalau aku laporkan tak berlaku perkara ini. Jadi sedangkan benda tu dah berlaku baru kita sebut kalau. Jadi kita tak boleh kita mesti bertindak segera, maklumkan juga, biarlah pihak berkuasa mengambil tindakan. Sama ada dia salah ataupun tidak, jangan risau bahawa pelaporan yang dilakukan kepada pihak kuasa kita terus terjah mengambil tindakan. Tak. Perlu diingat kita pihak penguatkuasa, pihak polis, kita ada prosedur SOP dan sebagainya. Kita membuat pemantauan, membuat semakan dan juga kita buat pemerhatian, barulah tindakan kalau betul perkara ini berlaku.
dan saya terus nyatakan bagaimana kita bekerjasama dengan pihak agensi lain lah. Saya Untuk selalu ekosistem kan. pihak kami selalu berkolaborasi lah dengan agensi, antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang ni JKM ni khusus ni di Pahang ni sangat, saya katalah sangat aktif lah. Masa saya ketua polis daerah dulu pun satu-satu jabatan yang sentiasa sangat sibuk dalam menguruskan apabila berlakunya sesuatu bencana ni. Saya salute lah cara tindakan pengurusan ini. Kemudian PPT, of course, kita di daerah-daerah ada majlis daerah dan sebagainya. Di Kuantan, apatah lagi Kuantan telah diangkat sebagai bandaraya. Jadi saya melihat Datuk Bandar dan juga warga PPT sentiasa peka dan bekerjasama dengan pihak polis khususnya, dan pihak yang jelas sekarang pihak universiti, pihak NGO sentiasa buka ruang dan peluang untuk pihak polis berkolaborasi, mengulurkan tangan. Kita sangat berbersah hati, seperti mana saya kata pagi tadi, kami bersedia untuk apa saja tajuk yang sesuai. Apabila mendapat kelulusan daripada pucuk pimpinan, kita akan datang, kita pemudah carakan. Dan saya melihat bahawa kerjasama ini merangkumi perkongsian data, maklumat. Jadi pihak universiti contohnya barangkali tak tahu berapa kejadian yang melibatkan student negeri Pahang. Jadi apabila kita kongsikan, jadi pihak warga universiti dia boleh memberi fokus. Pelajar wanita contohnya yang perlu diberi perhatian, diberi fokus. Selain daripada menuntut ilmu, dari segi aktiviti sosial pun mesti dipantau lah. Kita tidak mahu student ini, golongan student ini yang baru untuk melakar kehidupan, untuk mendapat segulung ijazah bagi mendapat pekerjaan, menjamin kehidupan, dia menjadi mangsa akibat daripada perbuatan penjenayah ini. Jadi dia belum terlambat, kita mesti berterusan melakukan. Selain daripada itu, latihan seminar dan bengkel keselamatan yang melibatkan semua agensi kita ada, dan penambahbaikan struktur fizikal sepertilah contoh kemalangan jalan raya. Kita berdasarkan statistik, punca kemalangan kita yang tahu, polis yang tahu. Kerana apa? Kerana pegawai menyiasat kita pergi tempat kejadian. Betul. Jadi hasil daripada kajian ini kita hantar secara berkala kepada JKR, salah satu jabatan yang orang kata sangat close dengan keselamatan jalan raya. Dia akan melihat bahawa di sini perlu ditambah baik dan sebagainya. Jadi inilah orang kata kerjasama yang sangat rapat dengan agensi-agensi oleh pihak Polis Raja Malaysia. Baik. Itu memang kita dapat lihatlah bila Datuk berikan contoh-contoh dan juga penerangan bahawa sebenarnya kita ni saling memerlukan antara satu sama lain, dan ekosistem tu sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat terpisah. Dia mesti berkomunikasi, orang kata kena bercakap antara sama lain. Kan, ibarat macam Datuk katalah, macam mana kita nak tahu ruang-ruang ataupun kita boleh kata keadaan yang tertentu yang mendedahkan kepada aktiviti sosial, jauh sekali lah dengan yang macam sekarang ni kan sensitif dengan isu-isu kata spa dan sebagainya. Kan. Jadi sesuai lah dengan keadaan sekarang kan, kita pun boleh dikatakan hidup pun dah ada dekat dua alam. Ibarat orang minta kerja pun zaman sekarang tak tengok hanya semata-mata kepada CV di atas kertas. Orang akan tengok akaun media sosial dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk ingin memandangkan macam katalah kita pun ada lagi berbaki 2 minit saja lagi. Mungkin kita pun ada soalan yang telah pun bertanya kepada Datuk. Mungkin secara ringkas Datuk ingin ulas sedikit tentang bagaimana teknologi dan keselamatan selain pada macam cakap tadi WhatsApp tu boleh menjadi alat. Mungkin ada lagi perkara-perkara lain yang ingin Datuk kongsikan. Okey, kita sebenarnya sepatut menggunakan perkembangan teknologi ini secara baik. So saya fokus kepada kluster keselamatan. So itu sebab saya sangat memuji
tindakan Kerajaan Negeri Pahang dengan mewujudkan beberapa esko, dan salah satunya esko saya masih ingat di bawah Yang Berhormat Datuk Sabariah, esko pembangunan wanita dan sebagainya. Jadi ada menyebut salah satunya lah kluster keselamatan. Jadi dengan teknologi yang ada ini, saya rasa ia mestilah kita mesti menggunakan secara yang bermanfaat, iaitu pihak kami, pihak polis, dengan adanya sistem teknologi ini, kita menggunakan orang kata smart patrol, macam saya sebutkan tadi, hotspot, kemudian aplikasi keselamatan komuniti seperti volunteer smartphone patrol ni, VSP. Boleh masyarakat berada di mana saja boleh menghantar maklumat kepada pihak polis secara tepat. So maklumat ini adalah tidak akan dia akan hanya hantar maklumat. So identiti diri tidak akan timbul. Anonymous lah. Yes. Itu kemudian integrasi CCTV melalui safe cam ini, dan juga sistem pemantauan kawasan berisiko. Cuma kepada pandangan tadi berkaitan dengan kemajuan teknologi ini, perlu diingat, kita melihat bahawa ramai yang guna dengan baik, tetapi segelintir guna dengan tidak baik, sehinggalah wujudnya seksyen baru, pindaan baru dalam undang-undang yang telah diluluskan di bawah kanun kesiasaan, melibatkan jenayah cyber ini. So saya memberi peringatan kepada semua kita lah, sama ada pelajar, sekolah rendah, sekolah menengah, pensyarah wa imam pun, siapa saja. Ia sangat sensitif perkara ini. Jangan kita meletakkan diri kita dalam perubatan ini, kerana penggunaan teknologi, kita bercerita pasal handphone ini, dia tersilap saja, dia boleh diambil tindakan di bawah peruntukan seksyen yang baru, yang mana hukumannya sangat-sangat berat. Kerana kita tak pernah terfikir bahawa kemajuan ini akan disalahgunakan, menyebabkan ada satu peristiwa sampai bunuh diri, kan. Jadi nampak simple, tetapi keprihatinan kajian yang diberi hasil daripada feedback pihak penguatkuasa, pihak kerajaan telah meluluskan melalui parlimen undang-undang ini. Jadi teknologi untuk kebaikan, bukan disalahgunakan. Jangan letakkan diri sebagai orang ataupun pengguna yang mencetuskan kepada perbuatan jenayah. Jadi itulah ingatan saya. Dan boleh dikatakan ini juga ke harapan dan seruan Datuk lah kepada masyarakat? Okey, kita mungkin dah berada di akhirnya. Saya ingin mengambil kesempatan, kita marilah bersama-sama untuk mewujudkan satu rantaian kekuatan dalam konteks pencegahan jenayah. Kita boleh bermula daripada rumah, iaitu daripada diri sendiri, kemudian kepada keluarga, dan kepada masyarakat setempat, jiran sebelah, bersebelahan, dan terusnya kepada di mana tempat kita bekerja. Kalau itu dapat kita lakukan, insya-Allah kita menjadi warga negara yang sangat bermakna. Kita jangan ingat cerdik itu kita dah bagus, tetapi kita lupa bahawa sikap baik itu merupakan satu elemen yang paling mustahak, yang mana baik ini akan memberi manfaat kepada seluruh negara. Jadi polis tidak boleh berada di semua tempat, namun percayalah bahawa title ataupun kita punya slogan polis dan masyarakat berpisah tiada, kami akan pikul tanggungjawab ini untuk memastikan bahawa kita memberi perkhidmatan yang terbaik. Di akhirnya saya selalu sebut perkataan polis itu POLIS, kita bersedia dengan perkataan pasal orang lain ia sedia, POLIS. Jadi itu saya punya pegangan. InsyaAllah kita cuba sebaik mungkin perkhidmatan kepada masyarakat, dan polis tidak boleh stand alone, bergerak bersendirian tanpa kerjasama dan juga kefahaman daripada masyarakat. Itu saja.
Sungguh kata bermakna dan mendalam lah hasrat dan seruan Datuk kepada kita semua. Dan hari ini kita pun dapat satu lagi ilmu baru di mana polis tu sendiri membawa maksud yang sangat mendalam lah, macam yang Datuk sebutkan tadi pasal orang lain ia sedia, maknanya sentiasa bersedia untuk berkhidmat. Nampaknya walaupun kita di penghujung rancangan, kalau Datuk izinkanlah dengan ni, kita boleh ke dapat gabungkan soalan-soalan yang diberi itu kepada satu aspirasi. Memandangkan Pahang ni kan Pahang First, dan kita kerap kali dengar tentang SDG, Sustainability, ESG dan juga Community 5.0. Mungkin adakah daripada pengalaman Datuk yang hampir 40 tahun kan, 39 tahun dalam perkhidmatan polis ni, kita selalu dengar tentang pesanan khidmat sosial. Sekarang mungkin ada pesanan khidmat keselamatan daripada Datuk. Tu satu. Dan keduanya adalah adakah berkemungkinan Pahang ni seperti mana negara-negara Nordik kan, yang sangat terkenal indeks kegembiraan berkait dengan keselamatan. Kan kita selalu dengar orang kata grill ni tak wujud pun dalam pemikiran dia orang. Dia boleh keluar je rumah at any time. Tapi ada isu lain pula lah, mungkin pistol dan sebagainya. Mungkin kat satu hari Pahang ni akan terkenal sebagai Pahang negeri paling selamat di Semenanjung, mungkin di Malaysia ataupun nanti di ASEAN dan mungkin di dunia. Apa pandangan Datuk untuk menutup bicara kita pada hari ini? Sebenarnya ini merupakan satu harapan oleh Pucuk Pimpinan Jabatan Polis Diraja Malaysia. Dan kita melihat sekarang ini orang banyak memikirkan, termasuk negara luar, dan negeri Pahang telah juga dianugerahkan di beberapa daerah daerah yang selamat diduduki. Kan, tak silap saya ada 4 daerah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah membuat announcement perkara ini. Jadi ia merupakan satu kebanggaan lah kepada kita. Situasi selamat ni dia tak boleh datang begitu saja. Dia mesti disebabkan oleh keprihatinan masyarakat, digabungkan dengan kerjasama agensi-agensi yang ada dalam di situ, termasuklah Polis Diraja Malaysia. Jadi di sini saya boleh pesanlah, ataupun yang sedikit pengalaman saya ini, kalau kita pegang prinsip bagaimana jenayah ini boleh berlaku. Jenayah ini boleh berlaku kerana 3 entiti ini wujud, iaitu adanya mangsa, adanya penjenayah dan adanya ruang peluang melakukan jenayah. Kalaulah 3 ini kita faham, sangat mudah nak faham, tetapi dan kita ambil susulan tindakan, insya-Allah dia makin lama makin kurang, makin lama makin jenayah ini dapat ditumpaskan. Kita nak kata zero barangkali sukar. Tetapi kalau setiap individu, selalu saya pesan kepada pegawai anggota saya, you tak perlu jaga saya, you jaga diri you, maknanya you telah jaga saya. Maksudnya dalam PDRM ini, bila kita masuk dalam rumah PDRM ada SOP, ada peraturan. You follow the SOP dan peraturan, maknanya you jaga tata sila ini, maknanya you jaga kita. Jadi tidak ada pelanggaran, tidak ada. Jadi dalam konteks jenayah ini, kalau kita jaga 3 elemen yang saya sebut, iaitu mangsa, jangan kita dedahkan diri kita jadi mangsa, pakai gelang banyak dan sebagainya kan. Kita akan mendahkan. Kemudian kita membuka peluang untuk penjenayah melakukan jenayah. Dan yang ketiga adalah kita di mana adanya penjenayah. Kalau penjenayah kita syak orang itu, kita berhubunglah dengan pihak polis yang kata tadi, iaitu memberi maklumat dan sebagainya, bukan suruh masyarakat ini bertangkap. Jadi tindakan, kalau kita faham 3 entiti ni yang sangat mudah ni, insya-Allah kita boleh menghindarkan daripada jenayah ini berlaku ataupun meningkat. Jadi di Pahang ni kadar jenayah sangat terkawal, merupakan salah sebuah negeri yang boleh saya katakan selamat, aman untuk didiami, diduduki dan didatangi oleh pelancong-pelancong, insya-Allah. Insya-Allah, maknanya kita bersedia untuk tahun melawat Malaysia nanti. Insya-Allah. Dan sudah tentu Pahang pun Darul Makmur. Jadi selain daripada kemakmuran yang kita boleh fahami, termasuklah juga elemen keselamatan, insya-Allah.
Okey, Datuk, nampaknya kita dah pun sampai kepada penghujung rancangan. Sekali lagi pihak kami ingin mengucapkan maafkan saya. Semalam kelas satu hari agaknya. Oh, ya. Batuk. Jadi pihak kami sekali lagi ingin memohon setinggi-tinggi penghargaan atas perkongsian Datuk yang sangat pada kami bukan setakat rasa selamat, tapi dia dalam masa yang sama mendidik juga. InsyaAllah. Di masa akan datang tentang keselamatan. Itu yang paling berharga lah. Dan rasanya dengan pengalaman yang Datuk ada, pesanan hikmat keselamatan yang Datuk berikan tadi, kita akan jadikan satu siri lah kesedaran, tanggungjawab dan juga kolaborasi macam yang Datuk hasratkan, insyaAllah. Jadi sekali lagi juga pihak kami nak memohon maaf. Ada kata sepanjang sesi tadi ada salah dan silap yang tidak disengajakan. Jadi saya rasa itu saja. Wallahu alam. Dan sekali lagi kita nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama kita. Kita akhiri dan tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Faham first. Jumpa lagi.